Right, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, seperti biasa pada setiap 2 minggu kita akan bersama dalam program Market Outlook. Dan insyaAllah hari ini saya akan kupaskan serba sedikit tentang apa yang berlaku dalam pasaran kita, terutamanya sejak 2 minggu yang lepas. Saya percaya minggu lepas ni mungkin agak, orang kata agak haru biru sikit pasaran. Kan, walaupun mungkin ada yang melihat petunjuk bahawa indeks FBMK LCI menunjukkan peningkatan, tapi secara keseluruhan bila kita lihat dari sudut market breadth ataupun orang panggil sebagai kata secara keseluruhan lah, petunjuk secara keseluruhan, sebenarnya memang pasaran kita, bukan kata pasaran kita saja, tetapi pasaran di seluruh dunia pun mengalami kejatuhan yang sebenarnya agak merisaukan lah, agak membimbangkan. Sebab apa? Sebab sudah pasti tidak lain tak bukan disebabkan oleh konflik yang sedang berlaku pada ketika ni melibatkan Rusia dan juga Ukraine. Dan pada ketika ni pun kita dapat lihat, kalau mengikut apa yang disiarkan di surat khabar maupun di TV berkenaan perkembangan krisis antara Rusia dan Ukraine ni, nampaknya semakin tegang, dan apa yang kita dapat lihat, kebanyakan syarikat-syarikat gergasi yang berpengkalan di luar daripada Rusia telah mula membuat boikot terhadap Rusia dengan cara mengenakan sekatan ke atas produk-produk yang mereka tawarkan ataupun mereka keluarkan. Ada yang menutup operasi mereka secara keseluruhan di Rusia, ada yang menghentikan perkhidmatan mereka. Jadi itu semuanya sebenarnya adalah untuk memberikan tekanan lah kepada kerajaan Rusia dan juga menunjukkan tanda protes kerana Rusia telah membuat pencerobohan secara haram ke atas wilayah di Ukraine. Dan apa yang berlaku pada Jumaat lepas, kita dapat lihat keadaan semakin panik pada Jumaat lepas, di mana Jumaat lepas indeks FBMK LCI kita pun merosot, menurun sebanyak hampir 1%, di mana pada hari Jumaat lepas terdapat lebih 850 saham yang mengalami kejatuhan. Tetapi bagi saya kejatuhan di bursa ni, di FBMK LCI ni still okey lagi lah bagi saya jika kita nak bandingkan dengan apa yang berlaku di Eropah pada hari Jumaat yang lepas. Anda boleh lihat apa yang berlaku pada pasaran di Eropah. Tatkala kita dah tutup, pasaran kita tutup pada pukul 5 petang, pasaran Eropah meneruskan transaksi mereka sehingga jam 12.30 malam waktu Malaysia. Dan apa yang berlaku, anda boleh lihat kebanyakan indeks-indeks utama di Eropah mencatatkan penurunan yang sebenarnya agak besar. Kalau biasanya, kalau saya selalu sebutkan, kalau macam mana nak tahu besar tak besar ni, biasanya kalau lebih 1% ni kira besar lah. Kita jangan tengok nombor-nombor kat sini. Mungkin sebab kalau anda tengok contoh, yang ni jatuh 1,400 mata. Tapi bagi saya unfair untuk kita melihat kepada nombor ni, kerana ada indeks-indeks tertentu yang sebenarnya nilainya besar berbanding indeks-indeks lain yang mempunyai nilai yang kecil. That's why kita menggunakan percentage ataupun penurunan peratusan tersebut. Okey, jadi dan pasaran saham di Rusia masih lagi disuspend, masih lagi digantung untuk hari kelima berturut-turut selepas apa yang berlaku pada minggu sebelum tu, di mana keseluruhan pasaran di Rusia ni mengalami kejatuhan lebih daripada 40% dalam tempoh satu hari. Jadi untuk mengelakkan keadaan menjadi semakin teruk, that's why
kerajaan Rusia membuat penggantungan terhadap transaksi penjualan saham melibatkan saham-saham yang tersenarai di pasaran saham Rusia. Tetapi apa yang berlaku, walaupun pasaran Rusia tutup, tetapi saham-saham syarikat-syarikat yang berpangkalan di Rusia yang dimiliki oleh orang Rusia sendiri yang mana disenaraikan di pasaran asing, terutamanya di London, di France, di mana saham-saham ni mengalami kejatuhan yang besar. Sebagai contoh, kita boleh lihat satu bank, apa nama bank tu? Sebuah bank rasanya, satu bank yang terbesar di Sebbank, thank you, Sebbank. Ini dah jadi sebadak. Apa nama dia? Serbang kot. Bank Rusia yang terbesar yang tersenarai di pasaran UK mengalami kejatuhan yang sangat besar pada hari Jumaat lepas, di mana daripada saham tersebut bernilai sekitar $20, sekarang dah jadi tak sampai 1 sen. Dia dah jadi setengah sen. Kejap saya nak cuba dapatkan dia punya nama tu. Apa nama dia? Saya dah tak berapa ingat dah. Dia punya kod dia ni. SBR. SBR Bank. Bukan Sebbank. SBR Bank. Ni. Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Di mana SBR Bank ni merupakan bank Rusia yang terbesar, di mana apa yang berlaku pada ketika konflik yang melibatkan Rusia dan juga Ukraine ni semakin memuncak, maka rakyat Rusia berpusu-pusu mengeluarkan duit mereka daripada simpanan, daripada apa yang mereka dah letakkan dalam bank. Jadi apa yang berlaku, sahamnya mengalami kejatuhan yang sangat dahsyat. Saya tak pasti kenapa dia tak keluar ke, dah kena suspend, dah kena delisted ke. Saya tak rasa kena delisted, sebab saya rasa macam masih ada lagi dalam indeks UK ni. Tapi tak jumpa. Tengok dia punya kejatuhan. Inilah realiti apa yang saya pernah sebutkan sebelum ni, di mana impact ni memang akan berlaku dengan besar. Okey, Seberbank di pasaran UK. Kenapa macam dah tak ada dia dah tak ada dah. Kalau ikut kat kawasan UK ni patutnya ada. Tapi dia dah tak ada dah. Tapi cuba kita tengok Seberbank ni dekat pasaran lain. Yang lain bukan. Ini bukan Seberbank yang dimaksudkan tu. Saya tak tahu kenapa dah tak ada dah. Tapi anda boleh tengoklah di Facebook saya, daripada $20 sekarang dah jadi setengah sen dah. Memang gila. Itu antara kejatuhan besar yang berlaku melibatkan saham-saham syarikat yang berpangkalan di Rusia lah. So benda ni kita nampak masih lagi belum nampak kata sinar di hujung terowong, dan saya percaya keadaan ni akan berterusan, mungkin dalam tempoh masa yang kita pun tak boleh nak jangka, sebab yalah, perang ni mungkin perang era moden ni mungkin sedikit berbeza daripada sebelum-sebelum ni. Mungkin dulu perang-perang yang pernah berlaku sebelum-sebelum ni mungkin memakan masa tahun ataupun berbulan-bulan. Tapi perang era moden ni kita tak tahulah kan. Dengar kabarnya rundingan masih lagi dibuat melibatkan Rusia dan juga kuasa-kuasa besar di Eropah terutamanya, tapi masih lagi belum ada tanda-tanda bahawa perdamaian tu akan berlaku dalam masa yang singkat lah. Just that baru-baru ni pada hari Sabtu semalam keluar laporan bahawa Rusia mengumumkan gencatan senjata untuk tempoh sementara bagi membolehkan rakyat Ukraine yang masih lagi tinggal di beberapa wilayah-wilayah di Ukraine untuk segera keluar meninggalkan kawasan tersebut sebelum pihak Rusia nak mengambil alih wilayah tersebut. Just sementara je lah. Tapi itu belum lagi kata meyakinkan para pelabur, dan buktinya kita dapat lihat kebanyakan pelabur masih lagi kata bimbang
dan masih lagi tidak percaya, tidak yakin terhadap keadaan yang berlaku melibatkan Rusia dan Ukraine ni akan kembali pulih dalam tempoh masa yang singkat. That's why kalau kita dapat lihat pasaran masih lagi menunjukkan tanda-tanda bearish yang sangat kuat. Ini disokong kalau kita tengok apa yang berlaku seterusnya pada pasaran di Amerika Syarikat pun juga menunjukkan tanda-tanda kebimbangan pelabur ni masih lagi kuat di situlah, right? Tetapi walaupun pasaran saham di seluruh dunia, bukan kata Malaysia sahaja, tetapi apa yang berlaku adalah kita dapat lihat peningkatan yang sangat ketara melibatkan komoditi-komoditi utama yang ada, terutamanya minyak, yang mana memang saya percaya ramai yang menanti-nanti tentang kenaikan harga minyak dan juga harga emas, kan? Dan bukan kata ini sahaja, tetapi kita boleh lihat kebanyakan, boleh kata semua. Kalau kita tengok gandumnya, kalau kita tengok besinya, aluminiumnya, semua jenis komoditi yang boleh didagangkan ni semua tu menunjukkan peningkatan. Okey, jadi saham-saham yang berkaitan dengan komoditi-komoditi ni masih lagi menunjukkan tanda-tanda yang positif, terutamanya saham yang melibatkan sektor kelapa sawit ataupun sektor plantation, di mana kita dapat lihat saham-saham plantation di Malaysia kan masih lagi meneruskan kenaikan, walaupun ramai yang menganggap bahawa kenaikan tersebut dah dah naik terlalu tinggi, tapi benda yang bila kita rasa takut dia akan meneruskan kenaikan, kan? Lagi kita takut, lagilah dia naik, kan? Itu biasa berlaku. So kalau tanya saya pun sampai bila dia nak naik, saya pun tak tahu, kan? Sebab keadaan macam ni dah kata dia dah didorong oleh faktor emosi. Dia bukan lagi nak cakap tentang faktor fundamental ke apa. Sebab kalau kita tengok dari sudut fundamentalnya, sebenarnya apa yang berlaku sebenarnya dari sudut output, dari sudut pengeluaran. Dari sudut pengeluaran minyak kelapa sawit di Malaysia sebenarnya menurun. Disebabkan beberapa faktor lah, antaranya akibat daripada kekurangan tenaga pekerja, yang seperti mana yang kita tahu border kita masih lagi ditutup, jadi pekerja asing tidak dapat masuk untuk bekerja. Jadi that's why jumlah pekerja asing yang sepatutnya bekerja di ladang-ladang kelapa sawit ni masih lagi belum dapat masuk. That's why dari sudut pengeluaran memang masing-masing menunjukkan penurunan. Tetapi bila dah berlaku macam ni, kan, maknanya supply berkurangan. Supply berkurangan, tambahan pula demand semakin meningkat naik. That's why apa yang berlaku, harga terus meningkat naik, ditambah pula dengan kebimbangan para pelabur melibatkan krisis antara Rusia dan Ukraine ni, yang menyebabkan permintaan tu terus meningkat naik, dan sehingga hari ini kita dapat lihat harga CPO dah pernah mencecah RM8,000 semetrik tan, kan? Dan kita tak tahu sampai bila dia boleh naik, mungkin akan sampai level 10,000 ke, wallahu alam. Kalau tanya saya, adakah ini kali pertama berlaku dalam sejarah? Ya, memang inilah kali pertama berlaku dalam sejarah. Tak pernah lagi, tuan-tuan, kalau tengok sebelum-sebelum ni, pernah sampai ke tidak paras tersebut? Jawapannya memang tak pernah sampai. Kalau kita tengok daripada tahun-tahun sebelum ni pun, nampak, tak pernah lagi berada di paras ni. Inilah kali pertama harga melebihi, kalau kita tengok harga melebihi paras 5,000 lah. Sebelum ni kalau kita tengok maksimum pun pada tahun 2008 2010 ni pun sekitar 4,000, kan? Dan sekarang dah mencecah paras 8,000, kan? So benda ni kita tak tahu, kan? Kita tak tahu. Saya pun yalah, orang kata bukanlah pakar dalam dunia sawit ni, tapi saya menjangkakan mungkin dari sudut pergerakan carta ni kita dapat lihat apa yang kita dapat lihat daripada apa yang carta tunjukkan, mungkin ada kebarangkalian untuk berlakunya profit taking selepas kenaikan yang mendadak dalam tempoh masa yang singkat.
So profit taking ni boleh berlaku, dijangkakan akan berlaku sebab tanda-tanda weakness tu dah ada. Kalau kita tengok dari sudut pembentukan candle yang mana shadow yang semakin panjang, disambut pula dengan jumlah transaksi yang semakin meningkat. Ini menunjukkan tahap volatility yang dah orang kata yang sangat tinggi lah pada ketika ni. Kalau tanya kawan-kawan yang berdagang CPO ni, kalau tengok setakat sehari nak naik 500 point tu sekarang ni macam very easy. Buka-buka market je terus gap up 200 point. 200 point ni kalau nak tahu kan, 1 point bersamaan RM25. Kalau anda beli satu lot kan, 1 point anda naik, anda untung RM25. Bayangkan kan, anda beli satu lot, dia gap up 200 point. Maknanya automatik kat situ dah berapa ribu ringgit untung. Tu nak tunjuk dia punya level kegilaan dia lah pada ketika ni. Kalau tengok ni yang saya katakan tadi, nampak buka-buka gap up, buka-buka gap up, ni nampak. Kalau kita tengok bila pasaran dibuka tu, gap tu memang banyak kali berlaku lah. So saya pun tak pasti. Kalau tengok apa yang ada ditunjukkan oleh carta ni, so far saya menjangkakan akan berlakunya profit taking lah. That's what I'm anticipating untuk minggu ini. Dan sekarang saya pasti ramai yang menanti-nantikan sektor seterusnya yang masih lagi belum bergerak naik, iaitu sektor minyak. Kan, sektor minyak masih lagi belum menunjukkan tanda-tanda yang positif, masih lagi ding dong je kat situ. Kalau kita tengok beberapa kali percubaan untuk cuba mengorak langkah ke atas, tetapi nampak gayanya masih lagi belum berjaya, walaupun kalau kita tengok harga Brent oil telah mencecah paras $118, dah cecah 118 pun masih lagi tak boleh kan. Apakah masalahnya kan? Apakah nak tunggu sampai berapa? Nak tunggu sampai minyak naik sampai $200 baru nak bergerak kan? Dan hari ni kalau anda baca surat khabar utama kan, terutama Starbis dan juga DH kan, kalau tengok banyak orang kata cerita berkenaan industri oil and gas, terutamanya selepas Petronas mengumumkan prestasi kewangan mereka untuk suku tahun keempat. Petronas untung besar, dan saya percaya staf Petronas tak lama lagi ni, mungkin minggu ni, mungkin bulan ni ataupun bulan depan akan dapat durian runtuh, dapat bonus besar. Jadi bersiap sedia, pergi cari kawan-kawan mana yang kerja Petronas, pergi pau dia kan. Mungkin saya rasa bonus tu besar lah kot. Saya tanya kawan-kawan masing-masing tak nak cerita berapa bulan bonus, tapi saya percaya besar lah kan. Sebab Petronas untung besar. Saya tak tahu berapa bulan kali ni, saya tak pastilah. Okay, so walaupun kalau kita tengok memang ialah dia memang dijangkalah Petronas mencatatkan keuntungan yang semakin baik selepas penyata laporan kewangan tersebut diumumkan, sebab in average kalau kita tengok harga minyak memang kekal tinggi sejak kalau kita tengok dalam 3 bulan terakhir kan. Kalau kita tengok, jom kita tengok sedikit penyata kewangan Petronas ni, okey, di mana kalau kita tengok peningkatan dari sudut revenue meningkat sebanyak 39% quarter on quarter kan, dan juga profit after tax pun meningkat daripada kerugian pada tahun 2020 meningkat kepada 48.6 bilion. Okay, so memang dijangkakanlah. Sebab apa? Harga minyak tu kalau kita tengok berbeza kan, kalau banding dengan tahun 2020, kalau kita buka pergerakan harga minyak, kalau kita bandingkan, ini simple je. Pasal tu kalau kita faham tentang apa yang mendorong pergerakan ataupun mendorong peningkatan harga ataupun profitability sesebuah syarikat ni, sebenarnya kita dah boleh buat jangkaan dah. Apa yang kita boleh jangkakan. Okey, bonus semua kerajaan sapu, saya tak rasalah kan. Dah Petronas ni bukannya wujud 2-3 tahun, setakat ni saya rasa tak ada pun kan. Kerajaan punya bahagian kerajaan ambil lah.
Okay, so kalau kita tengok bandingkan dengan 2020 kan 3 bulan terakhir pada tahun 2020, kalau kita tengok harga minyak berlega-lega di paras 60 hingga 70 dolar. Dan hari ini kalau kita tengok 3 bulan yang terakhir, iaitu untuk suku tahun keempat tahun 2021, harga minyak berlega-lega sekitar 70 hingga 85 dolar. That's why tadi anda dapat lihat kenapa peningkatan yang ketara dari sudut keuntungan Petronas jika dibandingkan dengan suku tahun yang sama pada tahun sebelumnya. Okay, so kalau kita tengok in 2020, okay, kalau kita tengok in 2020 harga minyak secara purata berada di paras 41 dolar. Okay, tapi untuk tahun 2021 secara purata daripada Januari sampai Disember, purata pergerakan harga minyak meningkat ke paras 70 dolar. Maknanya keuntungan tambahan sebanyak 30 dolar berbanding dengan tahun 2020. That's why kalau kita tengok memang Petronas mengumumkan, memang dijangkakanlah akan mengumumkan prestasi kewangan yang baik. Namun sebenarnya key point yang sebenarnya bagi saya yang penting untuk kita sebagai pelabur ni bukannya nak tengok untung Petronas ni sangat kan, sebab untung Petronas, staf Petronas yang akan untung sebab dapat bonus yang besar. Tapi sebagai pelabur sebenarnya kita nak tengok apa langkah seterusnya yang bakal dicatur oleh oleh Petronas. Dan apa yang menarik apabila pada majlis pengumuman prestasi kewangan Petronas yang terbaru, Presiden Petronas mengumumkan untuk membelanjakan sekitar 50 bilion dalam bentuk capex kan, 40 hingga 50 bilion dalam bentuk capex. Capex ni maknanya projek yang kekal lah, maknanya seperti membuat kata kilang penapisan yang baru ke ataupun kilang petrokimikal yang baru ke. So itu satu pelaburan yang bakal dibuat oleh Petronas. So kalau kita tengok in 2022 sekitar 40 hingga 50 bilion akan diperuntukkan. Dan kita kena faham juga mungkin ada yang kalau kita tengok kalau tuan-tuan tengok apa yang cerita tentang Petronas ni, kalau kita tengok pada surat khabar DH ni, seperti mana yang saya percaya ramai orang sedang tertanya-tanya, okay, ramai yang tertanya-tanya tentang kenapa walaupun harga minyak dah naik tetapi saham-saham minyak tak naik pun kan. Saya pasti itulah soalan yang berada dalam minda semua orang. Dan apa yang dikupaskan dalam DH pada minggu ni pun sebenarnya menjurus ke arah perkara tersebut, di mana perbincangan berkenaan perbincangan tersebut tadi macam senang je jumpa, lepas tu dah hilang. Bagaimana, kenapa walaupun harga minyak naik kan, tapi saham-saham minyak tak bergerak pun. So yalah, kita nak faham lah juga kenapa kalau tengok ni nampak Petronas Stella 2021 yet to leave local contractor. So kalau kita tengok walaupun kita baca tadi pengumuman daripada Presiden Petronas di mana untuk tahun 2022 jangkaan Petronas bakal membelanjakan sekitar 40 hingga 50 bilion ni kan, sebenarnya kalau kita tengok bukanlah paras yang tertinggi ataupun kata the biggest investment ever made. Okay, sebab apa? Sebab pada tahun-tahun sebelum ni kalau kita tengok pada kemuncak lah, kalau kita tengok kemuncak harga minyak pernah mencecah paras 110 dolar. Sekarang ni harga minyak kita ni berada di paras yang sama sejak tahun 2014, sebelum harga minyak turun menjunam daripada paras 110 dolar kepada paras 27 dolar pada tahun 2014 bulan Ogos. Saya masih ingat lagi, Ogos 2014. So kalau kita tengok pada zaman kegemilangan harga minyak berada di paras yang tinggi 2012, 2013, 2014, pelaburan Petronas sebenarnya masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan pada ketika sekarang lah. Okey, pada ketika sekarang ni tidaklah tertinggi mana. Sebab apa juga? Sebab kalau kita tengok juga kenapa
kenapa? Kita kena fahamlah ke mana duit tersebut bakal dibelanjakan. Kita tak boleh nak pukul rata, okey Petronas nak belanja 20 bilion ke 50 bilion ke, maknanya semua kontraktor-kontraktor ataupun syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia ni akan dapat tempiasnya. Kita tak boleh nak buat nak buat jangkaan macam tu, sebab kita kena tengok ke mana ianya bakal dibelanjakan. So kalau kita tengok pada pengumuman tersebut kan, di mana kalau kita tengok daripada jumlah tersebut berapa peratus yang bakal dibelanjakan untuk sektor-sektor baru yang bakal dibangunkan oleh Petronas. Sebenarnya Petronas memang sedang menuju ke arah division ataupun segmen perniagaan yang baru, yang lebih yang dijangkakan bakal memberikan pulangan yang lebih baik lah, iaitu dalam bisnes gas dan juga renewable energy terutamanya. That's why kalau kita tengok di mana 5-year plan, nampak Petronas allocate 20% capex untuk 5-year plan, di mana mereka akan mula melabur dalam renewable energy, hydrogen, carbon capture, utilization and storage. Maknanya bukanlah tumpuan diberikan semata-mata kepada aktiviti cari gali minyak semata-mata. Kalau dulu memang kebanyakan perbelanjaan Petronas menuju ke arah aktiviti cari gali minyak, exploration, development and production. Tapi pada ketika ni disebabkan volatility, kalau kita tengok harga minyak pun sangat volatile, terutamanya bila kita dapat lihat apa krisis yang berlaku melibatkan Ukraine dan juga Rusia ni menjadi kebimbangan kepada para pelabur disebabkan oleh Rusia yang merupakan pengeluar minyak ketiga terbesar di dunia. Jadi just imagine apabila Rusia sebagai pengeluar minyak ketiga terbesar di dunia kan sedang berperang kan. Jadi kebimbangan para pelabur terhadap bekalan yang dijangkakan akan berkurangan. Bayangkan 1/3 minyak ni mungkin akan hilang. Jadi dari sudut supply, siapa yang boleh membantu untuk cover kehilangan supply daripada Rusia tu? Itu yang buat para pelabur bimbang lah. That's why kenapa harga minyak tu meningkat naik. Sebab konsep supply and demand secara mudah kan, bila supply tinggi maka harga produk tersebut akan turun, tetapi apabila supply menurun kan, demand semakin menaik, maka harga akan meningkat. Itu asas terhadap pergerakan harga. So kalau kita tengok ada yang mengatakan Iran, jawapan saya tak percaya Iran boleh buat, sebab Iran pun sekarang kena sanction tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, sanction terhadap Iran masih lagi berkuat kuasa. Dan apa yang bakal berlaku? Kalau tuan-tuan boleh Google, pada ketika ni minyak daripada Rusia masih lagi dijual, masih lagi dikeluarkan dan juga dibeli oleh beberapa buah syarikat seperti Shell, seperti ExxonMobil. Maknanya belum berlaku lagi sekatan terhadap minyak daripada Rusia. Minyak daripada Rusia belum lagi kena ban. Sedangkan produk-produk lain dah kena ban dah. Faham tak? Kan kalau kita tengok IKEA dah tutup kedai, banyaklah Coca-Cola lah, semua dah memboikot Rusia kan. Tapi kalau kita tengok apa yang berlaku, minyak daripada Rusia ni masih lagi dibekalkan, dan ada pihak-pihak yang masih lagi meneruskan lagi pembelian minyak daripada Rusia. Maknanya sekatan terhadap minyak daripada Rusia ni masih belum dikuatkuasakan. But inilah sebenarnya yang sedang dibimbangi oleh para pelabur. Bila once berlakunya embargo, once berlakunya sanction terhadap minyak Rusia, saya percaya harga minyak ni akan meroket dengan mendadak. Kalau saya lah. Sebab kenapa you nampak macam harga minyak tak bergerak-gerak lagi kan? So kalau you tengok pergerakan Brent oil lah sebagai contoh. Kalau kita tengok pergerakan Brent oil dalam tempoh 1 minggu ni, dia duduk berlega-lega je kat situ. Kan? Kalau kita tengok
Mana Brent oil. Nampak? Paling tinggi pun pernah pergi 118. Lepas tu turun kan. Dia berlega-lega je situ. Sebab apa? Sebab semua orang yalah orang kata tak tahu tahap kebimbangan ni sama ada real ataupun buat hanya untuk tempoh masa yang sementara saja. Tapi kalau once berlakunya embargo, saya percaya benda ni akan menyebabkan kebimbangan tu semakin memuncak lah. Dan saya percaya kalau once dia umum je ada embargo ataupun ada sanction, harga minyak ni berkebarangkalian besar akan kata mencanak-canak. Itu yang saya nampak lah. Itu pada pemerhatian saya dan pada pemahaman saya. But sekarang belum lagi berlaku. So kalau tuan-tuan pergi Google kan, saya ajar macam mana nak cari maklumat-maklumat ni kan. Kalau pergi Google, type je embargo Rusia. Kalau baca semua maklumat-maklumat ni, nampak? Semua tulis nampak? Is in the card. Nampak? International sanction during Russia Ukrainian war. Ini semua belum lagi berlaku. Nampak? Crippling Rusia with an oil embargo would send US gas. Meroket naik. Ni belum lagi. Semua orang tengah target ni. Nampak? Why sanction on Russia untargeting oil and gas? Nampak? Nampak? Okey? Sebab belum berlaku lagi. Tapi kalau dia berlaku, antara pihak-pihak yang dah membuat jangkaan seperti JP Morgan sebagai contoh. JP Morgan menjangkakan harga minyak bakal mencecah $140 jika semua ini dikuatkuasakan. Sekarang belum lagi. Mungkin anda masih nampak, yalah kan perang dah, kata dah tembak, kata nuclear power plant lah, kan, kata beribu-ribu orang matilah, dah nampak betul-betul perang lah. Tapi kenapa harga minyak tak bergerak? Puncanya tu. Kalau tanya saya, itulah punca dia. Sebab embargo tu masih lagi belum dikuatkuasakan. Dan ingat, 17% bekalan minyak di seluruh dunia datangnya daripada Rusia. Soalannya, siapa yang boleh cover? Ini sekarang semua orang tengah bimbang. Sebab benda ni akan memberikan impak yang sangat besar, bukan kata kepada kita, kan, bukan kata pada RON 95, semua. Ada yang kata OPEC, jom kita tengok. Saya dah buat beberapa kajian lah terhadap world supply, kan. Kalau kita tengok OPEC lah, jom kita tengok daripada website OPEC sendiri. Apa yang berlaku? OPEC punya supply tahun 2021 punya performance Okay, kita tengok. Adakah OPEC dijangkakan kata boleh menjadi hero, kan? Cover kekurangan minyak yang disebabkan oleh apa yang berlaku di Rusia, kan? So kalau kita tengok website OPEC sendiri, kalau kita tengok perbandingan antara production target versus actual target, sebenarnya negara-negara OPEC, pengeluaran minyak daripada negara-negara OPEC sebenarnya kita berada di bawah daripada target. Di mana kalau nak bandingkan dengan pra-COVID yang lepas dengan sekarang, dia sebenarnya lebih rendah. Saya pernah tengok ada satu gambar rajah ni, kejap mana kita boleh ada satu gambar rajah ni, dia tunjuk dengan jelas perbandingan OPEC punya pengeluaran tahun 2019 sebelum COVID tu, kan, dengan sekarang. Maknanya apa nak cerita, kalau tuan-tuan masih ingat, kan, pada ketika kemuncak COVID pada bulan April, apa yang berlaku adalah harga minyak, terutamanya WTI crude, mencecah negatif, kan. Siapa masih ingat, kan, mencecah paras negatif. Kenapa dia jadi negatif? Sebab pada ketika tu bekalan minyak dan US sebagai pengeluar utama minyak pada ketika tu membuat pengeluaran yang paling tinggi dalam sejarah mereka pada ketika tu, right before COVID. Dan apa berlaku? Oversupply berlaku, tambah pula kena COVID. Sampai tahap minyak melimpah-limpah dalam tangki-tangki, semua tangki ni, kalau tuan-tuan tengok, inilah tangki-tangki simpanan minyak ni, semua tangki-tangki simpanan minyak yang ada di US pada ketika tu penuh. Dan sampai tahap bila penuh, dah tak boleh nak simpan lagi, maka apa yang dijangkakan bakal berlaku seterusnya bila dah penuh? Maknanya dijangkakan boleh melimpah lah, betul tak? Ini orang panggil sebagai tank top situation.
So pada ketika tu disebabkan oversupply. Kalau tuan-tuan boleh tengok oil supply pada tahun 2020 kan, berada pada paras kemuncak pada ketika tu, right before COVID. Right before COVID memang itulah production paling tinggi dan US merekodkan production paling tinggi right before COVID. Itu apa yang berlaku. Dan pada ketika ni, apa yang berlaku? Adakah oversupply betul berlaku? Tidak. Jawapan dia pada ketika ni sedang berlaku undersupply. Dan bila berlakunya undersupply kan, dan tambah-tambah lagi apabila melibatkan Rusia ni, kalau 17% minyak daripada Rusia ni hilang ataupun di ban ataupun di sanction ataupun di embargo kan, apa yang bakal berlaku? Ini apa yang saya nampak lah, sebab kejadian ni berlaku pun, dah sedang berlaku pun, melibatkan Iran. Tuan-tuan tahu kan, Iran punya minyak kena sanction, maknanya siapa ally ataupun yang ada hubung kait dengan US tidak dibenarkan untuk membeli minyak daripada Iran, sebagai tanda boikot terhadap Iran lah kononnya kan. Tapi you ingat Iran ni bodoh kan, Iran bergantung kepada hasil minyak untuk dia punya income negara. Jadi bila cakap pasal negara-negara yang kaya minyak dia tak boleh jual kan, mestilah masalah besar akan timbul, betul tak? Jadi apa yang berlaku, minyak-minyak daripada Iran ni sebenarnya dijual secara besar-besaran di pasaran gelap dengan harga yang jauh lebih murah. Tuan-tuan tengok, benda ni pun dah berlaku dah pun, sedang berlaku. Ini surat khabar 5 hari bulan Mac ya tuan-tuan. 5 hari bulan Mac. Dan apa yang berlaku, tuan-tuan tengok harga minyak dunia pada 5 Mac. Okay, kita tengok harga minyak dunia pada 5 Mac berada pada paras berapa? $115, betul? Apa yang berlaku? Nampak Shell, tanker daripada Shell ni, iaitu Shell lah. Shell beli daripada satu trader, daripada trader yang dipanggil sebagai Trafigura kan. Dia beli pada harga yang murah sedikit daripada harga sebenar. Harga sebenar tadi berapa? $115, betul? Minus $28. Kalau anda beli tak? Kan? Dapat harga yang lebih murah. Dan tak semua negara di dunia ni memboikot minyak ataupun memboikot Rusia. Kan? Of course dia ada pakatan-pakatan dia kan. Rusia ni kan negara komunis kan. So kalau kita tengok siapa lagi negara-negara komunis yang ada? Kan China kan, kita ada North Korea dan juga beberapa negara-negara lain lah. Maknanya ialah orang kata kalau US nak boikot pun kan, dia still ada orang kata ada pasaran lain yang dia boleh buat. Nampak? Ini sedang berlaku. Saya nampak ini akan berlaku. Jadi adakah betul maknanya nanti undersupply, maknanya nanti RON 95, RON 97 orang tak boleh isi sebab minyak tak cukup? Jawapan dia tak. Saya jangka takkan berlaku benda tu. Dia takkan berlaku sebab bekalan ialah bila sampai satu tahap kan, harga minyak naik terlalu tinggi kan, naik sampai $200, $300 let's say kan. Bayangkan harga minyak naik sampai $200, $300. Siapa kat sini? Siapa di kalangan tuan-tuan yang ada kat sini? 700 orang bersama kita. Wow, ramai hari ni 700 orang bersama kita. Siapa isi RON 95? RON 97. Siapa isi RON 97? Kan? Siapa yang isi RON 97? Harga RON 97 yang baru adalah RM3.40 seliter. Bayangkan. Itu harga minyak baru $115. $115 dah RM3.40. Kau bayang kalau harga minyak naik sampai $200. Berapa ringgit akan pergi? Mungkin RM5. Saya rasa kalau RM5 lah RON 97, mampus kau tak isi. Silat-silat kereta tu duduk dekat garaj je lah. Kan, kebanyakan kita lah, ada orang yang kaya yang dia tak kisah pun, dia tak peduli pun kan, company bayar duit minyak tak apalah kan. Tapi kebanyakan daripada kita ni, saya percaya bila harga minyak naik ni, banyak tak memberi kesan kepada kita punya kos sara hidup kan. Bila minyak naik, tengok apa yang naik, harga barang akan naik kan, makanan, servis semua naik. Saya punya favorite kedai makan Mak Rock, biasanya nasi tu nasi ayam kunyit letak kicap RM6, sekarang dah naik RM6.50. Jadi saya pun boikot dia. Saya terpaksa boikot dia. Walaupun dia naik 50%, saya terpaksa boikot. Sebab mahal. Kan? Samalah.
Dengan barang-barang lain. Kalau anda tengok dekat GrabFood ke dekat Foodpanda, kalau order sekarang semua harga dah naik kan. Puncanya daripada harga minyak lah. Bila cost of doing business meningkat, maknanya sektor logistik akan semakin mahal kan. Maknanya perkhidmatan penghantaran akan jadi semakin tinggi. Maka peniaga-peniaga tak boleh nak maintain harga yang asal. Mereka terpaksa naikkan. Ada yang ambil kesempatan, ada yang real kan. Siapa yang ambil kesempatan tak tahulah kan. Tapi kebanyakan kata industri player ni sebenarnya memang terkesan teruk akibat daripada peningkatan harga barang. Kalau kata property developer ataupun kontraktor buat rumah ke buat jalan apa semua, harga bahan mentah seperti simen, aluminium, besi, copper semua naik kan. Jadi harga untuk projek-projek pembinaan ni pun jadi semakin tinggi. Itulah yang berlaku. Okey. So saya tak rasa. Kalau tanya seperti mana yang pernah saya sebutkan sebelum ni kan, saya yakinlah, saya sangat yakin dan percaya dia takkan berlaku severity sampai tahap macam itulah. Sampai $200, $300 tu jawapan saya tidak. Kan? So kalau sekarang macam paras sekarang ni pun $115, $120 ni pun bagi saya sebenarnya dah memang tinggi dah pun. Dah memang tinggi dah. Just that sekarang ni kenapa saham-saham minyak tak bergerak? Sebenarnya kalau kita tengok kan, kalau you tengok energy index. Okay, sabar saya tunjuk energy index di Malaysia. Kalau tadi kita tengok energy index di Malaysia, walaupun harga minyak naik, taklah bergerak mana, betul tak? Jom kita tengok bagaimana prestasi sektor minyak kan di Amerika Syarikat. Sebab negara pasaran saham Amerika Syarikat sendiri pun dia ada sektor energi dia sendiri kan. Jadi kalau kita nak buat perbandingan lah, adakah ini masalah yang melibatkan saham-saham di Malaysia semata-mata kan, ataupun adakah ini melibatkan seluruh dunia? Okay. So kalau kita tengok, kita ambil sektor energi. Okay, kita ambil sektor energi. So kalau kita tengok oil and gas, kita ambil ni lah, oil and gas drilling, oil and gas E&P, ni semua equipment services, oil and gas midstream whatsoever ni lah kan. So kalau kita tengok one day performance meningkat, jangan tengok one day lah, kita tengok one week kan. Kalau tengok one week pun kebanyakan sektor ni kan, pecahan-pecahan kepada sektor oil and gas ni pun meningkat naik. Kalau kata one month meningkat naik. Tetapi kalau anda bandingkan dengan dengan indeks energi yang melibatkan saham-saham oil and gas di Malaysia, menunjukkan kata tanda-tanda yang terbalik. Betul tak? Banding, tengok terbalik tak? Banding dengan apa yang berlaku melibatkan saham-saham di Amerika Syarikat. Kan? So you judge sendiri. Siapa punya salah? Kata Putin punya salah ke? Ataupun saham-saham kat Malaysia sendiri yang sememangnya bermasalah. Kan? Tengok. Pasaran di Amerika Syarikat dalam tempoh 1 bulan ni, kan kata konflik ni dalam tempoh 1 bulan ni tengah naik kan. At least dia hijau. Kalau banding dengan 3 bulan, tengok. Hijau. Nampak? Siapa yang salah sebenarnya ni? Kan? So ini yang kita kena fikir secara relevan. Dia jangan main pukul rata. Harga minyak naik, kita pun pergi balon lah saham minyak. Kan? Tak semestinya, tapi ada je saham minyak yang sememangnya dah menunjukkan tanda-tanda yang positif, terutamanya saham-saham yang melibatkan pengeluaran minyak tu sendiri, seperti hibiscus. Sekarang kalau kita tengok harga saham hibiscus ni hampir-hampir, kalau kita tengok hampir-hampir nak mencecah paras paras yang tertinggi sejak 2014. Tengok. Kalau kita tengok 2014 kan harga minyak jatuh daripada 2014. 2014 pada ketika kemuncak harga minyak pada $110 tu, saham hibiscus mencecah RM2.66. Sekarang baru RM1.24. Sekarang kalau kita tengok harga saham hibiscus ni sedang cuba untuk memecahkan paras tertinggi dalam tempoh 5 tahun. Kan? Jadi kalau berjaya, ada ke barang kalian untuk saham hibiscus ni pergi ke era tahun 2014. Sebab apa? Kita buat perbandingan yang sama. Tahun 2014 harga minyak pun mencecah $110. Kan? Samalah macam sekarang. Sekarang pun dah $110. Kan? Jadi kenapa saham hibiscus tak boleh nak pergi? Kan? Tapi kalau kita tengok sebelum harga minyak tu naik, kan? Sebelum harga minyak naik,
naik secara mendadak dah pada ketika tu. Kita buat perbandingan. Kita tengok kata relative movement melibatkan saham minyak ni versus dengan pergerakan minyak. Okay, kita ambil pergerakan saham hibiscus dengan pergerakan saham Brent oil. Okay, kita tengok. Kita ambil pergerakan ni. Kita tengok, kita belajar dan kita cuba buat perbandingan dengan tahun-tahun sebelum ni. Okay. Okay, ni Brent oil. Okay, so kalau kita tengok, okay, pada timing yang sama, maknanya tahun 2012. Okay, kalau kita tengok 2012 pula. Buat apa 2012? Ni. Okay, kalau kita tengok daripada sini, 2013, sebelum harga minyak mencapai kemuncaknya. So kalau you tengok kan, harga minyak sebenarnya dah berada di paras $110, $120 sejak 2011. Nampak? 2011 sampai 2015. Kan? Tapi kalau you tengok, nampak? 2012 sampai 2014, kan? Sama, pergerakan yang sama. Kata flatten kat situ, kan? Harga minyak flat, dia main-main sekitar 120-110, harga saham hibiscus pun 120-110. Tapi ada last jump kat sini. Kalau you tengok last jump pada tahun 2014, sebelum harga minyak jatuh secara mendadak bermula bulan Ogos, dan samalah apa yang berlaku, saham hibiscus pun mengalami penurunan pada tempoh masa yang sama. Nampak? So kalau kita tengok kat sini, yalah, kalau in average harga saham hibiscus sepatutnya pada ketika paras yang sama dulu masa 2013-2014 harga minyak tinggi, maknanya sepatutnya berada di level sini. Maknanya RM1.50, mungkin sekitar 18 ataupun RM1.50 lah. In average RM1.50 hingga RM1.8. Kan? So kalau you nak buat target, sekarang hibiscus boleh pergi mana? Boleh pergi RM8 ke? Boleh pergi RM10 ke? You learn from history lah. But again, you kena tengok juga apa perbezaan 2014 versus 2018. Kan? 2014 versus 2022. Sorry. Kalau kita tengok, dulu pada 2014, hibiscus ni masih dikategori sebagai SPAC. SPAC company. Tahu apa tu SPAC company? Special Purpose Acquisition Company. Maknanya pada ketika tu, hibiscus ni, pada ketika awal-awal dia disenaraikan di Bursa Malaysia, dia tak ada bisnes. Faham tak? Dia tak ada bisnes. Dia masuk bursa, dia listing dekat bursa dengan harapan untuk mendapatkan dana dan duit tu digunakan untuk membeli bisnes. Itulah sejarah hibiscus. Kepada anda yang mungkin baru terlibat dalam pasaran saham, ini kalau you nak tahu sejarah hibiscus. Hibiscus ni bermula daripada SPAC. Kat Malaysia sekarang you jarang dengar SPAC itulah. Tapi di US SPAC ni benda yang dah boring dah. SPAC di US sepanjang tahun 2020 memang bersepah company yang buat SPAC untuk bukan SPAC dekat si Jangkang ni tuan-tuan, bukan. Ni SPAC ni adalah Special Purpose Acquisition Companies. You boleh bacalah benda ni. Memang tahun 2020 di pasaran US memang hot gila. Tapi di Malaysia you dah lama tak dengar, betul tak? Pasal tu kalau you tengok pada sebelum-sebelum ni 2013, 2014, pada ketika ni masih lagi hibiscus ni belum lagi orang kata bermula secara real dalam dunia oil and gas. Maknanya pada ketika tu dia masih lagi mencari pelaburan. Barulah dia acquire beberapa buah platform, beberapa buah telaga minyak yang dimiliki oleh syarikat lain di bawah milik aset hibiscus ni sendiri. Ini dulu sejarah dia. 2017 baru kata keuntungan yang pertama mula direkodkan. Sehinggalah pada tahun 2019 kan, pada ketika portfolio dia semakin bertambah, dia punya platform minyak semakin bertambah, so dia punya pendapatan pun bertambahlah, sehinggalah tahun 2020 akibat daripada COVID, seperti mana company-company lain, company minyak lain semua pun jahanam, termasuk Petronas. Bukan kata hibiscus, Petronas pun jahanam tahun 2020, normal kan. So sekarang apa beza dia? Sekarang dia dah ada aset-aset yang steady. Sebagai contoh kita ada North Sabah kan, iaitu di St. Joseph, St. Furious, St. Button, dan baru-baru ni dia acquire dua lagi telaga minyak baru daripada Repsol, daripada untuk platform Kinabalu
dan beberapa buah telaga minyak yang lain lah. Maknanya dia punya kata bisnes minyak dia ni semakin besar. So kalau kita nak cakap dari sudut valuation, kan, valuation company dulu valuationnya sekitar RM1.3, RM1.50, kan. Itu waktu tak ada bisnes ni. Waktu tak ada bisnes pun RM1.30, RM1.50, kan. Nampak? Waktu tak ada bisnes ni pun dia dah boleh naik. Nampak? You tengok 2012, 2013, 2014, 2015 kan. Pada ketika ni kan, tengok semua rugi kan. Tapi you tengok saham dia, gila tak? 2012, 2013, 2014, waktu rugi tu relax je dia boleh naik. Jadi apa yang you boleh faham kat sini? Kalau you boleh faham lah, apa yang sebenarnya saya cuba nak sampaikan di sini? Walaupun bisnes dia pada ketika tu teruk, kan? Bukanlah kata teruk, maknanya dia tak ada bisnes pun pada ketika tu. Basically dia tak ada bisnes pun, kan? Tapi kalau tengok harga saham dia terus meningkat naik, kan? Disebabkan oleh sentimen. Nampak? Sentimen memainkan peranan yang sangat besar. Tengok, disebabkan harga minyak waktu ni. Waktu ni pun kalau you tahulah, untuk siapa yang tak tahu, biasa dengar Sapura Energy. Sapura Energy pada tahun 2015, pada ketika kemuncak harga minyak tu, tahu tak saham Sapura Energy ni berharga berapa ringgit? RM5, tuan-tuan, RM5. Ni RM5 tahun 2014-2015. Hari ni saham dia 3 sen setengah. Dulu ya nampak. Gila punya bisnes. RM5. Hari ni 3 sen setengah. So you judge, kan? You tak boleh nak buat perbandingan yang sama. Sapura yang dulu bukanlah Sapura yang sekarang. Hibiscus yang dulu bukanlah Hibiscus yang sekarang. Kan? Sebab dia punya environment tu dah berbeza. Nampak? Faham tak apa maksud saya? Kan? Faham tak apa maksud saya? Kan? So kalau kita tengoklah, kan, perbandingan, kalau kita buat perbandingan saham-saham minyak. Sebab dulu orang kata jelah minyak ni zaman kegemilangan. Adakah sekarang zaman kegemilangan minyak bakal kembali lagi? Kan? Kita tengok realiti. Jangan sembang pasal sejarah, kan? Sebab sejarah ni bukanlah kata tak percaya sejarah, tidak. Tetapi kita kena buat perbandingan apple to apple lah. Kalau janganlah buat perbandingan apple dengan durian. Tak kenalah. Kan? Jadi kalau kita tengok, boleh komen ikon, silakan beli, tuan-tuan. Sebab kalau saya tunjuk harga tertinggi, kalau nak tengok, saya tunjuk potensi saham ikon, kan? Potensi saham ikon. Ikon, harga saham dia kalau tengoklah, ini kalau you tahu tentang saham ikon, saham ikon ni berlakunya share consolidation. Ini share consolidation paling besar lah dalam sejarah, kan? Paling besar dalam sejarah. Dia consolidate 50. Sekejap, saya nak tukar layout ni, kacau pula. Okay. Dia consolidate sampai 50. Tapi kalau kata based on consolidation, hari ni saham 10 sen setengah, betul? 10 sen setengah. You tengok potensi saham ni, tuan-tuan. Gila. Anda boleh jadi billionaire sebab kalau ikut, kan, sejarah dia pernah pergi RM100. RM100. Hari ni 10 sen setengah. Peluang untuk anda jadi billionaire memang sangat-sangat tinggi. Maka ini antara saham yang anda boleh perhatikanlah, kan? Tak bolehlah banding macam tu. Kenapa? Kenapa saya kata tak boleh? Saya tunjuk kejap. Kalau you baca Starbase, mana kejap. Tadi saya nampak table tu. Saya nak cuba tunjukkan kepada anda. Perbandingan, kata company-company ni berbanding dengan sekarang. Ni saya dah jumpa dah. Apa tadi saya cakap? You tak boleh bandingkan. Samalah Jamal Abdillah. Kan? Jamal Abdillah dulu mungkin suara dia memang kata membuatkan gadis-gadis terus meracau-racau, kan? Tak boleh tidur dengan tenang. Kan? Sekarang kalau suruh Jamal Abdillah pergi menyanyi, kan, berapa ringgit je orang sanggup bayar. Kan? You tak boleh nak bandingkan Jamal Abdillah dulu dengan Jamal Abdillah sekarang. Faham tak? Jangan berkias sangat. Ada yang all in. Tak apalah, kalau all in pun bukannya untung bagi kat aku. Kau tengok saham Icon Offshore berbanding 2014, nilai pasaran dia dulu 20 bilion. Hari ni tinggal 200 juta je, tuan-tuan. Nampak? Penurunan sebanyak 99%. Nampak? 99% market cap dia turun. You rasa sebab apa? Harga minyak hari ni dah mencecah $110 dah, weh. Kenapa dia tak boleh pergi ke zaman kegemilangan ni?
You fikir logik je. Ada company, you tengok, Carimin. Kan? Bandingkan dengan 2014, dia hanya turun 4%. Dayang hanya turun 6%. Apa beza dia dengan Icon? Inilah bisnes. Pasal tu kita nak pilih, selalu orang tanyakan, macam mana nak tahu saham ni berpotensi ke tak, orang kata ada harapan ke tidak, kan? Inilah kita kena faham bisnes. Bukan sekadar kita tengok teknikal, ya dia breakout kau beli, kan? Semua saham minyak, kalau percayalah, kalau saham minyak pecah 120 ke, ataupun esok keluar berita embargo, kan? You pagi-pagi esok, pastikan pagi-pagi esok kau perkataan yang you kena sentiasa Google, kan? Boring-boring je, kau type je embargo. Tengok, once embargo start, kau percayalah tuan-tuan, saham-saham minyak mesti terbang. Mesti terbang ni embargo. Sebab harga minyak mesti meroket. Bila sebut je embargo tu. Cuma tadi kan saya dah kupas, embargo ni taklah sampai tahap nanti jadi terlalu teruk tu tidaklah, kan? Sebab kalau jadi terlalu teruk pun siapa nak beli? Kan, konsep dia macam tu je, tak ada siapa akan beli. Jadi bila orang tak beli, kan, contoh kalau kita tengok, anda baca tak berita baru-baru ni, peniaga-peniaga ayam, apa yang berlaku, kan? Peniaga-peniaga ayam kata dia orang dah malas nak berniaga, tutup kedai. Kenapa peniaga ayam tutup kedai, tuan-tuan? Kan, daripada dia berniaga confirm rugi, baik dia tutup kedai. Faham tak? Samalah kalau you buat bisnes jual minyak, kan, tapi kos you lebih tinggi daripada hasil, kan? You rasa you nak teruskan benda tu? Takkannya, betul tak? Jadi bila sampai tahap pengguna minyak, orang yang buat bisnes menggunakan minyak ni dah sampai tahap rasa macam terlalu membebankan. So dia takkan teruskanlah benda ni. Nampak? So permintaan tersebut akan menurun. Bila permintaan menurun, apa yang akan berlaku? Harga minyak pun akan turun. Konsep supply demand je benda ni. So cuma biasanya bila hype datang macam ni kan, waktu ni orang akan membuat keputusan more based on emosi. Dia bukan soal fundamental dah. Dia dah bukan fundamental. Dia akan lebih kepada hype. Semua orang is talking about minyak, kan? Kalau tanya anak-anak lah hari ni kan, kalau tanya anak-anak, kalau tak percaya kan, you tanyalah. Yelah, kata, saya percaya anda sendiri pun alami, kan? Saya sendiri bila saya bila saya di zaman universiti, kan, bila tanya mak ayah semua, anak nak kerja apa? Semua orang nak anak dia kerja minyak. Betul tak? Sebab waktu tu siapa yang kerja minyak, kan, siapa yang kerja Petronas ke, kerja offshore ke, dia tahu memang gaji besar, gaji lebat. Sebab waktu tu harga minyak memang tinggi. Harga minyak memang tengah meroket. Jadi waktu tu company-company ni bayar gaji yang besar, kan? Tapi hari ni keadaan tersebut dah berubah dah. Kalau tanya hari ni siapa yang nak kerja? Kan, banyak aja kita orang-orang yang kata dah tak nak dah kerja dengan company-company minyak sebab bayarnya lebih kurang je, tapi dia punya beban tu semakin banyak, kan? Kerja 3 orang, seorang kena buat, kan? Sebab nak cut cost, kan? Apa punca dia? Sebab kan cost of doing business ni meningkat naik, right? So kalau kita tengok berbalik pada tadi kan, apa yang kita boleh jangkakan? Okay, apa yang kita boleh jangkakan? So that's why you nak pilih saham-saham minyak mana pun, kan? You kena tengok juga bagaimana kata keadaan mereka sekarang. Yes, dulu once upon a time nama-nama ni ini semua kata pujaan hatiku lah. Kalau you tanyalah orang-orang lama yang dah terlibat dalam pasaran saham mungkin sekitar 2014, 2015, kan? Waktu tu memang semua orang gila punya beli saham minyak. Kan, waktu tu tak pandang dah. Tak ada dulu. Percayalah tuan-tuan. Tak percaya, tanyalah. Tanya kata mungkin kawan-kawan anda ke ataupun jiran-jiran anda yang dah terlibat dengan saham dulu. Tak ada orang sebut beli saham teknologi, saham semiconductor. Tak ada. 2014, 2015 kau tak beli saham minyak, kau bodoh. Itu level dia. Tak ada orang sebut teknologi lah, EV lah, kan? Lithium lah. Tak ada. Orang tak sebut. Semua akan cerita minyak. Tanya Kak Azu, perisai zaman-zaman tu. Memang siapa tak beli saham minyak, bodoh lah tu. Itu level dia. Itu dulu, kan? Dan memang yes, dulu kalau kita nak tengok, inilah saham-saham pujaan. Icon, Sapura, Skomi, Armada, Velesto. Hari ni di mana mereka? Nampak? Di mana mereka? So you tak boleh nak buat kata the
the same kata comparison. Apa tu saya kata, you kena compare apple to apple. So petanda tu ada dah, saya mula nampak dah. Kata petanda-petanda proses pengumpulan tu sedang berlaku. Kalau anda follow market sepanjang minggu lepas, anda boleh nampak proses pengumpulan terhadap saham Icon. Saya nampak banyak yang kata sedang mengumpul saham Icon, saham Sapura. Velesto tak nampak sangat. Saham Icon dengan Sapura lah, dengan KNM yang saya nampak. Banyak orang kata dia punya apa tu aktiviti pengumpulan. Tapi saham dia tak bergerak pun. Kalau kita tengok, betul ke tidak? Saham dia bergerak ke tidak? Walaupun saya kata, banyak transaksi jual beli. Kalau tengok saham, contoh saham Icon, dia tengok, betul ke tidak apa saya cakap? Okey, sekejap. Nak zoom kat sini. Ni legend sangat. Harga dia RM100. Ni. Okay, kalau kita tengok, saya nak besarkan dia punya tu. Supaya kita boleh nampak. Kan? So kalau you tengok kat sini, kalau saya padamkan earning ni, okay, nampak? Dia punya volume dia dah mula muncul dah. Dah mula muncul sejak dalam minggu lepas. Samalah ada beberapa saham lain, Sapura Energy pun dah mula nampak transaksi tu dah semakin dah semakin meriah sikit. Tapi tak tahulah kan, orang mengumpul, kalau kata Jerome mengumpul bukan bermaksud kita boleh beli, tidak kan. Cuma nampaklah kata kemeriahan. Siapa yang trade monitor sepanjang minggu lepas, you boleh nampak saham-saham ni lalu lalang kat trade monitor macam tu, tapi harga saham dia tak bergerak pun kan. Ada je saham minyak lain banyak je yang bergerak, tapi saham-saham macam ni dia macam tu lah. Dia tidur, dia stone je kat situ kan. So you kena consider bila you nak beli, memanglah you kata peluang tu sangat besar. Sekarang harga berada di all time low. Kalau naik 7 sen pun dah 100%. Yes. Tapi untuk dia naik 1 bit, untuk dia naik 1 sen ni pun entah makan merasa berapa lama. Petanda tu dah nampak. Tapi saya kalau saya, nasihat saya janganlah, elakkanlah saham-saham ni. Sebenarnya banyak lagi saham-saham oil and gas yang sebenarnya masih lagi mempunyai prospek bisnes yang bagus kan. Saya dah pernah sebut sebelum ni lah kan. Banyak je lagi yang sebenarnya okey. Walaupun you nampak mungkin saham dia mahal 80 sen, Dayang contoh 80 sen, siapa lagi, Uzma 50 sen, Carimin 90 sen. You rasa macam mahal kan. Hibiscus, tapi hibiscus tak ada dalam ni. Kenapa hibiscus tak ada dalam ni kan? Sebab hibiscus dia bukannya kontraktor, dia adalah pengeluar minyak. Jadi walaupun saham-saham ni you nampak 50 sen, 80 sen, tapi saham-saham ni nak naik, nak bagi you 30% sebulan kan, nak naik 100% mungkin 2-3 bulan, insya-Allah lebih mudah daripada you beli saham-saham yang berat nanang orang panggil. Saham-saham berat nanang kan. So yalah, again, you bila you beli saham ni, you nak beli atas faktor apa? Adakah you nak sama-sama ikut FOMO kan? Disebabkan orang spekulate, you pun nak ikut kan? Ataupun you beli dengan jangkaan bahawa dengan kenaikan harga minyak ni akan memberikan impak yang positif kepada pendapatan syarikat. So up to you lah kan. You beli saham ni, you beli based on what? Kan, ada orang mungkin based on technical. Tak apalah. You nak beli based on technical semata-mata, silakan. Kan? Tapi you kena treat bila you beli buy on technical, you kena sell pun based on technical lah. Kau jangan nanti bila buy on technical, tak apa, nanti next quarter report dia hijau ni. So hold sampai next quarter report walaupun harga saham dia dah turun 50%. Kan? So benda ni you kena faham lah. Okay? Alright. Okay. Kenapa dialog tak ada dalam list? Dialog tak ada dalam list betul juga. Dialog tak ada. Saya pun tak pasti kenapa lah. Tapi dialog pun sebenarnya adalah maybe sebab dialog belum disenaraikan pada tahun 2014. Dialog mula disenaraikan di pasaran bursa Malaysia pada tahun 2016. 2014 dialog tak ada lagi. Betul, you tak nampak RL, you tak nampak OVH kat dalam ni. Kan? Hibiscus sendiri pun mula ada bisnes pun bermula tahun 2017. That's why dia tak ada.
Ni sebab ialah waktu tu saya dah lahir dalam pasaran saham, that's why saya boleh ingat kan. Kalau you waktu tu lahir dalam pasaran saham pun you akan ingatlah benda ni. Okay, right. So itu apa yang kita boleh jangkakan terhadap saham minyak lah. Macam saya kata, saya percaya apa yang dinanti-nantikan oleh pasaran pada ketika ni adalah jika betul berlakunya embargo ni. Kalau betul berlakunya embargo ni, maka kebarangkalian untuk untuk saham-saham minyak ni terbang tinggi. Cuma you kena ingat dia bukanlah setinggi adakah boleh pergi macam saham teknologi naik 500%, naik 1000%. Jawapannya tak. Janganlah kau mimpi saham-saham macam ni akan pergi macam tu. Saham-saham macam ni biasanya dia akan naik cepat dalam tempoh masa yang singkat. Dia naik rally minyak. Mungkin orang selalu, bila you dengar orang cakap, Alhamdulillah hari ni mandi minyak, waktu tu kau kena tarik handbrake. Kalau kau tengok kat Facebook, penuh orang cerita mandi minyak lah. Kan? Orang cerita untung besar saham minyak, kau tarik handbrake waktu tu. Sebab saham-saham macam ni, kebiasaannya memang very short lived. Peganglah saya cakap, peganglah saya kata. Kalau you tak pegang benda ni, you percayalah, you akan sangkut another war. Kau tunggulah war terbaru nanti tahun 2040 ke, Uganda versus Syria ke, aku tak tahu. Benda ni memang short term je, short lived je. So janganlah kau nak plan untuk ni, nak invest untuk anak-anak, tak apa, sangkut 50% pun invest untuk anak-anak. By the time aku takut anak kau nanti jaga kau, saham tu masih tak bergerak lagi. Bukan kata anak tu dah besar, anak tu jaga kau. Anak tu dah dewasa, dah cukup dewasa, kau dah tua, dah tak larat, nak gunakan duit tu nak bayar ubat kau, itu pun dah tak ada duit dah. Sebab saham tu dah mampus lah. Biasanya macam tu. Lepas tu saham-saham komoditi, macam saya kata, saham-saham komoditi ni bukannya untuk simpan jangka masa panjang. Bukan. Saham sawit pun sama. Kalau kata, yalah, mungkin ada lagi game, saya tak pasti, mungkin ada lagi kata last round ni, mungkin 1 minggu, 2 minggu yang terakhir ni, mungkin akan ada lagi cubaan untuk menolak lagi saham sawit, I don't know. Tapi kalau kata ada pun, kalau katalah you tersilap langkah, kan, kalau ada peluang, ambil, tak ada masalah. Kalau kata you nak rempit, nak cilok time corner lah, tak apalah kan. Kalau dah memang peluang depan mata, ambil je lah. Kau nak takut pun tak guna juga. Kan, kalau dah memang you nampak dan you berani dan you yakin, tak ada masalah. Tapi kalau kata you tak ada masa, kan, you memang kata modal pun kata tak banyak, jadi janganlah ambil risiko yang besar. Sebab saham-saham sawit ni saya boleh katakan sebagai kategori risiko dia dah besar dah sekarang. Kalau bandingkan risiko dia memang dah sangat besar dah sekarang. Sebab kalau dia jatuh, dia game over. Kebanyakan saham-saham sawit ni dah naik more than 50%. Bayangkanlah you sangkut tu macam mana. Kalau kata portfolio you kena ingat kalau saham ni you lost 50%, you nak cover balik, kan, selalu kan kalau dah lost, kita mesti akan cover balik tu lah. You nak cover balik lost 50% tu, you kena hit 100% baru cover lost 50%. Nampak tak susahnya kalau you rugi besar. Pasal tu kalau you tak berani, you dah dah untung dah sebelum ni, dah take profit apa semua dah. Kau dah untung besar seminggu 2 minggu lepas, kan? Lepas tu kau pulang balik sebabkan tamak last round ni. Inilah yang berlaku pada zaman healthcare tahun 2020. Betul ataupun tidak? Siapa yang dah terlibat dengan pasaran saham waktu tu? Kan? Waktu pasaran saham healthcare masing-masing dah kaya raya, tapi kan disebabkan kononnya ada sikit lagi ni boleh dapat lagi 30%, dia pun pergi trade, lalai end up dia pulang balik 100% dan even negatif terus. Betul tak betul apa saya cakap? Pasal tu saya kata sabar tuan-tuan. Kan, saham ni inilah dia menguji kita punya iman, kan? Kau tamak ke, kan? Kau ikut plan ke tidak? Dia bukannya soal, yalah, you boleh cakap company ni masih bagus. Ya, in the future dia bagus, tapi siapa yang kata membeli dan menjual saham? Itu manusia. Manusia ni, kita ramai-ramai ni, kalau kita ramai-ramai rasa takut, maknanya semua orang akan takut. Sebab kita baca, kita dengar, kan, semua orang benda yang negatif, kan, kita baca Rusia nak perang, politik tunggal langgang, semua benda negatif lah. Jadi kita akan rasa takut. Bila kita rasa takut,
biasanya kita akan buat tindakan apa? Kita akan jual. Mana ada orang beli? Biasanya kan. Tapi kalau kita dengar semua benda positif kan, COVID makin bagus, perang dah berdamai, harga barang dah kembali normal kan, semua benda cantik, politik pun okey kan. Orang kata ekonomi semakin bertambah baik. So biasanya bila semua berita-berita ni positif, kita akan buat tindakan yang positif lah, iaitu kita akan semakin berani untuk melabur sebab kita ada modal yang lebih banyak, kita punya pendapatan pun semakin besar kan, ada duit lebihan yang semakin banyak. Itulah asas pelaburan saham ni. Itu dah kira. Pasal tu sebenarnya kemahiran saham ni bukan semata-mata terletak pada kemahiran you baca carta ke, tidak. Bukan itu semata-mata. Bukan semata-mata you pandai baca financial report maknanya you takkan rugi besar. Tidak. Tapi kemahiran you untuk membaca human behavior. Bagi saya lah. Bagi saya, kata lately, kata jelah, kata pengalaman 2020, 2021, 2022 ni nampak, kata yalah, dari sudut kata rational market ni dia dah memang tak rational lah. Kebanyakan orang ni dia dah level tak rational. Dia masuk market ni semata-mata hype. Samalah sekarang kita tengok kan NFT-nya, kriptonya, nanti kan ada yang keluar produk-produk baru apa semua. Kita tengok benda-benda ni dia semata-mata hype. Kau bukannya nak beli lukisan tu sangat, kau tak faham pun apa utility NFT tu kan. Kita tak tahu apa pun, tapi sebab hype je kita masuk. Kebanyakan orang lah, saya tak kata semua, betul tak? Kebanyakan orang itulah dia. Samalah saham kan. Saham ni bukannya kau nak beli melabur dalam company pun, kau tak pernah peduli pun pasal berniaga ke apa semua. Kau masuk pasaran saham dengan harapan untuk buat quick gain, betul tak? Dapat duit dengan mudah, dapat kaya dengan cepat. Biasanya itulah apa yang orang buat. Pasal tu saya kata market kebanyakan masanya memang tidak rasional. Jadi kita kena engage benda tu. Sebenarnya kita kena kata boleh membuat jangkaan terhadap apa yang bakal berlaku. Kalau you tengok kan, harga dah tak masuk akal, dah naik 50%, 100%, makin ramai orang beli, makin ramai orang beli. Itu maksudnya orang dah tak rasional lah tu. Orang membeli berdasarkan emosi semata-mata. Waktu tu you kena tarik handbrake. Sebab kalau you join the crowd bersama-sama, memang itu kesilapan paling besar lah yang akan berlaku pada you. Peganglah saya kata saya. Dan kebarangkalian besar, kita takkan bersama lah sehingga tahun 2023 ke 2024. Sebab apa? You dah give up. Kebanyakan orang itulah yang akan berlaku. Tahun 2020 pun mengajar kita kan. Kebanyakan daripada anda, kebanyakannya saya percaya terlibat dalam pasaran saham bermula tahun 2020. Betul tak? Dan kalaulah diberi peluang, kalaulah boleh diundur masa tahun 2020 kan, you rasa apa yang you akan buat sekarang kan? Kalau you boleh patah balik, sebab 2020 market yang sangat best, ramai orang buat untung, ramai jadi jutawan, pejam mata baling duit jadi duit, dia macam tidur atas duit dah. Orang kata tak payah kaji-kaji apa semua, tak payah pergi kelas apa semua, tak, orang kata beli je lah apa-apa saham healthcare, kau jutawannya. Itu level dia. Level dia sampai tahap macam tu lah. Tapi hari ni mana mereka? Mana mereka? Yang ada pun silap-silap dia dah nyawa ikan dah. Kan? Kebanyakannya. Betul atau tidak apa saya cakap? Saya bukan nak hide. Tapi saya dah berada dalam pasaran saham 7 tahun dah. Dan kebanyakan anda ni pun memang dah bersama saya mungkin sejak 2020 lagi kan. Dan kita dapat tengok trending tu. Bukannya sebab orang kata tak ada duit ke apa, tidak. Kebanyakannya dah memang give up sebab dia dah kata yalah dah rugi teruk lah. Right? So ini yang kita kena hati-hatilah sebab ya memang kita tahu peluang akan wujud bila perang kan, kita nampak harga komoditi naik, maknanya itu peluang. Lepas tu saya kata apa krisis sekalipun kau hantarlah nuklear. Tapi saya ada baca satu pepatah menarik lah. Saya tak pasti itu pepatah ke orang buat meme ke, tapi yang ni daripada Warren Buffett. Apa dia cakap? Apa Warren Buffett cakap? Warren Buffett cakap kalau ada desas-desus berlakunya perang nuklear kan, pasaran saham akan jatuh, maka nasihat dia buy on dip. Tu pesanan Warren Buffett. Kalau desas-desus. Okay? Kalau desas-desus ada perang nuklear, bila pasaran jatuh, nasihat dia buy the dip. Maknanya pasaran jatuh tu kau beli. Diskaun. Tapi apa dia pesan? Kalau betul pasaran nuklear ni berlaku, tak payah sibuk-sibuk beli. Sebab apa? Sebab waktu tu kau dah tak perlukan duit lah.
Sebab waktu tu semua orang dah mati dah. Kalau betul berlakunya, you dah tak perlukan duit. Itu pesanan Warren Buffett lah. Kan? Betul. Betul ni boleh tengok. Tak tahulah betul ke Warren Buffett ke ataupun orang kata buat lawak ke, saya tak pastilah. Tapi bila fikir balik, logik juga. Samalah juga. Kan? Bila orang panik, macam sekarang kan, orang duk fikir perang lah, embargo lah. Tadi ada yang tanya embargo tu apa. Embargo tu macam sanction lah. Sekatan. Bila sekatan maknanya tidak dibenarkan macam produk-produk daripada Rusia macam sekarang ni kan, kata tidak dibenarkan negara-negara ni mengadakan hubungan dagang dengan Rusia sebagai tanda protes, sebagai tanda boikot. Itulah embargo ataupun sanction. Okay, so apa nama ni, balik pada tadi, kalau kata embargo ke apa semua, ya memang kita nampak tu teruk, tapi mesti akan wujudnya peluang. Cuma macam saya kata, semakin kalau you perasan kan, semakin banyak semakin kata lama you dalam pasaran, you akan jadi semakin matang. Sebab yalah, pasaran ni sangat dinamik, sentiasa bertukar-tukar. Hari ni cerita perang kan, tahun depan mungkin ada krisis yang berbeza, krisis kewangan, krisis hutang kan. So benda-benda ni yalah akan mematangkan kita. Lepas tu saya kata teruskan, kata selagi mampu berdiri kan, teruskan berada dalam pasaran, don't ever give up, sebab peluang tu akan datang tanpa kita sedari. Kalau dia datang waktu tu kau dah give up, dia bodoh kuasa dua jawapan dia. Kau dah rugi kan, lepas tu kau give up, tu bodoh kuasa dua jawapan dia. Lepas tu saya kata you rugi macam mana pun sabar kan, sebab yalah kata kita tak tahu, mungkin yalah you dah terlepas healthcare kan, you dah terlepas mungkin sebelum-sebelum ni, tapi sekarang maybe katalah harga minyak ni tiba-tiba meroket, saham-saham minyak ni tiba-tiba meroket, dan you dah betul-betul bersedia, you dah ada knowledge, you dah ada circle yang bagus, you dah ada pengalaman kan, maybe sekarang pun modal dah ada balik, waktu you dah betul-betul bersedia ni, kalau peluang tu datang, insya-Allah you akan tersenyum girang. Sabar je sikit. Right? So insyaAllah saya doakan mungkin yalah kata mudah-mudahan ada rezeki untuk kita lah. Saya pun tak tahu, saya tak berani nak jangka. Kalau tanya saya pernah tengok perang ni berlaku sebelum ni, perang ni dia biasa-biasa je. Sebab apa? US pergi attack negara-negara kecil kan. Kalau tengok dulu attack Syria, Afghan, Iraq, tak ada apa memberikan impact yang besar pun. Tapi ni melibatkan Rusia yang menyerang Ukraine. Dan melibatkan negara-negara Eropah yang memboikot. So that's why kali ni saya nampak dia 2 in 1. Dia perang secara fizikal versus perang secara ekonomi. Jadi dua-dua tu akan memberikan impact yang saya percaya lain sikit lah. Saya nampak bunga-bunga tu ada. Tapi saya bukanlah pakar perang ke, saya bukannya penganalisa politik ke, tak berani nak jangka. Bagi saya setiap krisis pasti ada peluang. Itu yang kita kena bersedia. Right? So far malam ni okey? Seronok? Dah 800 orang bersama kita pada malam ni. Alhamdulillah. So, boleh bantu saya tak? Bantu saya untuk share. Share satu posting ni. Share tentang sesi ni. Okay? Bantu saya untuk share sesi ni supaya nanti next time kawan-kawan kita yang mungkin terlepas boleh bersama, dan insyaAllah saya akan cuba uploadkan sesi ni ke YouTube lah. Dan nak promote sikit menjelang Ramadan yang bakal tiba tak lama lagi, insyaAllah pihak ECJ Cares bakal mengadakan jualan kurma seperti biasa. Tahun lepas pun kita buat jualan kurma yang mana kurma ni boleh anda beli untuk makan sendiri boleh, untuk bersedekah kat masjid-masjid boleh, terpulang. Tapi yalah kita akan jual mengikut pack 200 gram. Kita tak nak ambil kurma macam-macam. So far kita fokus kepada Ajwa dan juga Safawi je. Paket 200 gram. Dan insyaAllah mungkin minggu depan ataupun minggu satu lagi kita akan buat pelancaran secara rasmi. Sebenarnya kita buat jualan ni untuk menjana dana lah untuk tabung bulan Ramadan kita seperti biasa. Tahun lepas Alhamdulillah sepanjang Ramadan je kita dapat collect 1 juta ringgit. Kan, Ramadan je, bayangkan. Ramadan dapat 1 juta. Kan, sepanjang bulan Ramadan. Dan tahun ni insyaAllah kita cuba sasaran yang lebih tinggi lah. Okay, benda apa yang something big is coming. Saya percaya tak ada siapa boleh jangka. Sabar, tunggu je pengumuman tu. Okay, siapa yang, yalah macam saya kata, kalau anda memang follower tegar, kalau anda memang dah biasa dengan saya, ini ada antara tawaran yang saya tak pernah lagi buat tawaran ni lah.
Okay, so dah pukul 11 dah pun, saya tak berhajat nak bercakap panjang. Esok mungkin ada yang bekerja. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Minggu depan kita akan kupas berkenaan sambungan kepada buku ni, 25 Habits of Highly Successful Investor. Kita dah kupas habit yang pertama. InsyaAllah kita akan masuk habit kedua pada Ahad ni. Okay, so segala yang baik datang daripadanya dan segala kekurangan datang dari kelemahan diri saya. Saya mohon ampun dan maaf. Saya doakan agar kita semua memperoleh keuntungan yang lumayan, yang baik, dan kita cuma dihindari daripada kerugian yang sia-sia. Moga-moga semua dilindungi daripada jangkitan COVID-19. Pada mereka yang dijangkiti, saya doakan moga diberikan kesembuhan yang segera kepada anda dan juga kepada keluarga masing-masing, dan moga-moga kita semua beroleh rahmat dan perlindungan daripadanya. Right? So ramalan MU ke ataupun Manchester City, jawapan saya sokong MU kali ni. Saya sokong City kali ni. Kan? Walaupun saya sokong City, kan? Janji bukan MU. Okay? So kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.